Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Faizal Rafiq Benjalani, nama metrik AP180337. Hari ini saya akan cerita sedikit tentang bamboo reinforcement yang menggantikan keluli reinforcement di dalam konkrit. Sebelum kita kenal lagi tentang bamboo reinforcement, dalam bahasa Melayu adalah tertulang buluh, kita kena kenal buluh tu apa. Buluh ni diketahui mempunyai lebih daripada 1200 spesies berbeza di seluruh dunia, yang ia menjadikan bahan biasa, bahan semula jadi yang berada di muka bumi ini. Jadi bambu ni biasanya telah lama digunakan secara meluas dalam pembangunan pelbagai belahan dunia. Jadi sebilangan spesies buluh di muka bumi ini boleh meningkat tinggi setinggi 35 inci, iaitu bersamaan dengan 875 mm dalam jangka masa 24 jam. Okey, sebagai tertulang, kenapa kita pilih buluh? Kenapa kita tak pilih kayu? Jadi untuk menjawab persoalan ini, buluh ni mempunyai kekuatan mampatan yang tinggi daripada kayu, bata dan konkrit, dan ia menunjukkan kekuatan tegangan yang menyaingi keluli. Jadi buluh ni mempunyai beberapa sifat bahan kejuruteraan seperti keluli yang digunakan dalam pembinaan, tetapi ia tidak seperti kayu. Buluh juga mempunyai kekuatan tegangan hasil yang lebih merata. Ini disebabkan ketiadaan sinar dan simpulan di batangnya. Kenapa kita guna buluh? Apa kebaikan dia? Antara kebaikan penggunaan buluh sebagai tertulang di dalam konkrit adalah ia mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi. Kedua adalah kerana strukturnya yang berongga, ia sangat fleksibel. Ketiga adalah ringan berbanding dengan keluli. Jadi buluh ni boleh dibawa ke mana-mana saja kerana beratnya adalah lebih rendah daripada keluli. Keempat ialah ia adalah kos rendah dan mesra alam, di mana buluh ni boleh dapat di mana-mana saja berbanding dengan keluli kerana ia adalah pembuatan manusia. Kelima ialah ia mempunyai kapasiti penyerapan kejutan yang besar. Walaupun spesies buluh adalah sebanyak 1200 di muka bumi ini, tapi tak semua spesies buluh boleh digunakan sebagai tertulang. Jadi menurut kajian yang dilakukan, ada beberapa kriteria buluh yang boleh digunakan sebagai tertulang di dalam konkrit. Salah satunya adalah warna dan umur. Jadi penggunaan buluh dengan warna coklat, yang jelas ia menunjukkan usia buluh sekurang-kurangnya 3 tahun. Kedua adalah diameter dia. Diameter dia mestilah besar. Ketiga adalah penuaian. Jadi buluh yang digunakan sebagai tertulang perlulah tidak dipotong semasa musim bunga ataupun musim panas. Keempat adalah spesies dia. Walaupun spesies ada 1200, tapi kita kena pilih buluh yang terbaik bagi mendapatkan hasil yang lebih lumayan untuk ketahanan di dalam konkrit. Di sini saya tunjukkan gambar perbezaan buluh dengan konkrit pada 10 hingga 15 tahun akan datang. Pada masa ini juga, buluh digunakan dalam pembinaan bangunan bukan hanya kerana kekuatan, tetapi sifat lain yang menjadikan ia baik untuk kerja-kerja pembinaan seperti tahan terhadap perosak, kekukuhannya, kelenturannya dan ketersediaannya. Jadi apa yang saya lihat terhadap kajian yang saya lakukan ni, kekuatan buluh tidak sama seperti keluli, tapi ia mempunyai beberapa perbezaan seperti sifat tegangannya yang sangat lemah dan mengalami kerosakan rapuh ketika dimuat di dalam keluli. Jadi ini adalah kelemahan terbesar menggunakan buluh sebagai anggota struktur di dalam bangunan. Jadi oleh itu, apa yang saya simpulkan bahawa kekuatan buluh ni adalah minimum dan ia tidak dapat digunakan sebagai anggota struktur utama dalam bangunan dan kerja-kerja kejuruteraan yang berat yang lain, tetapi dapat digunakan untuk sebagai dinding pertisi, siling, bumbung dan kawasan lain yang tidak menggunakan pembinaan kejuruteraan yang menanggung beban yang berat. Saya rasa itu saja. Terima kasih.